Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam siri asas Fardu Ain. Hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk yang baru, iaitu rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Sebelum kita pergi apa itu lafaz syahadah, kita tengok dulu syahadah pada segi bahasa dan istilah. Okey, syahadah dari segi bahasa berasal dari perkataan Arab, iaitu syahadah. Syahadah bermaksud menyaksikan. Okey, kita tengok pula dari segi istilah. Dari segi istilah ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyaksian ini hendaklah dizahirkan melalui ikrar dengan lidah dan membuktikan dengan amal perbuatan, iaitu kita menunaikan atau melaksanakan segala rukun Islam, melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syahadah adalah satu pengakuan, pengiktirafan, pemberitahuan, membenarkan dan menjelaskan kepada kita tentang keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang layak disembah dan mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Mengucap dua kalimah syahadah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Jika seseorang yang kafir ingin memeluk agama Islam, wajib ke atas mereka untuk mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut. Ini kerana keimanan di dalam hati seseorang tidak dapat diketahui melainkan menzahirkan dengan ucapan. Namun, jika seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah tanpa keimanan di hati, tidaklah menjadikan mereka itu Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita tengok dulu lafaz syahadah. Okey, jom kita lihat apa lafaz syahadah. Kita tengok dulu lafaz syahadah yang pertama, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Berdasarkan syahadah ini menyatakan atau menjelaskan tentang keyakinan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak kita sembah, dan segala apa penyembahan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah dan palsu. Okey, penyaksian ini juga menyatakan tentang penafian segala sembahan melainkan Allah dan menetapkan ibadah dan penyembahan yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jika seseorang ingin mengucap kalimah syahadah, tidak sempurna kalimah syahadah tersebut tanpa dengan syarat tertentu. Yang pertama adalah ilmu. Jika seseorang mengucapkan kalimah syahadah, hendaklah dia memahami dan mengetahui tentang maksud lafaz syahadah tersebut. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud. Daripada Osman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk syurga. Riwayat Muslim. Yang kedua adalah yakin. Berdasarkan pada pengetahuan dan kefahaman yang ada tadi, hendaklah diyakini 100% tanpa keraguan dan syak. Ini kerana akidah berserta dengan keraguan bukanlah akidah yang sebenar. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang jihad harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Daripada surah Al-Hujurat ayat 15. Okey, yang ketiga adalah terima.
berdasarkan kepada pengetahuan dan kefahaman tadi tidak akan sempurna tanpa kita menerima apa-apa kandungan ajaran daripada kalimah tersebut dengan hati dan dengan lidah kita. Okey, ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyombongkan diri. Surah As-Saffat ayat 35. Kita tengok pula yang keempat, patuh. Kepatuhan dan penyerahan diri akan sempurna jika kita menerima atau melakukan tuntutan syahadah dan meninggalkan segala apa yang membatalkan tuntutan syahadah tersebut. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni patuh, sedangkan dia adalah orang yang berakidah dan melakukan amalan dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh. Surah Al-Luqman ayat 22. Yang kelima adalah benar. Syahadah menuntut supaya benar ucapan di lidah dengan keyakinan di hati. Orang yang mengucap kalimah syahadah di lidah tetapi kosong keimanannya di hati, mereka ini adalah kafir munafik. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja bersaksi dengan benar dari hatinya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, maka Allah akan haramkannya daripada api neraka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, yang seterusnya adalah ikhlas. Orang yang mengucapkan syahadah, dia kena mengikhlaskan ibadahnya dan memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang yang bersyahadah hendaklah membersihkan di hatinya daripada segala perbuatan syirik yang akan membatalkan syahadahnya. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan api neraka kepada sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dengan tujuan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Al-Bukhari. Okey, yang seterusnya cinta dan sayang. Tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kita mencintai apa yang dicinta oleh Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Orang yang mencintai Allah dengan sendirinya akan mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah SWT menyesatkan amalan-amalan mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yakni Al-Quran, lalu Allah SWT menghapuskan pahala-pahala amalan mereka. Surah Muhammad ayat 8 hingga 9. Okey, yang seterusnya menolak segala yang bertentangan dengan syahadah. Okey, berdasarkan pada 7 syarat yang saya sebutkan tadi, tidak akan sempurna syahadah seseorang setelah dia menolak segala sembahan melainkan Allah dan menolak segala ajaran melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada setiap umat untuk menyuruh sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan jauhi taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Okey, kita tengok pula syahadah, lafaz syahadah yang kedua iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Berdasarkan
maksud lafaz syahadah ini menyatakan tentang pengiktirafan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba pilihan yang dipilih oleh Allah SWT dan merupakan rasul untuk utusan kepada manusia untuk menyampaikan ajaran agama daripada Allah SWT. Okey, kita tengok pula apa yang syarat-syarat yang perlu dipenuhi daripada lafaz ini. Okey, yang pertama, mengiktirafkan dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mesti melafazkan pengiktirafan tersebut dengan lidah. Yang ketiga, kita mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan kebenaran yang dibawanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda. Okey, yang seterusnya kita mesti membenarkan segala ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya kita mesti mempercayai segala perkara ghaib yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya kita mesti mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi segalanya, termasuk diri sendiri, anak, isteri dan ibu bapa. Dan terakhir, kita mesti mendahulukan ajaran Nabi Muhammad SAW berbanding ajaran orang lain dan mengamalkan sunnah baginda. Kesimpulan yang boleh kita buat di sini, tiada satu kalimah yang paling hebat daripada mengaku ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini adalah asas pertama yang membezakan di antara kufur dan Islam. Bagi orang yang tidak mengakuinya, mereka ini adalah penderhaka yang memilih ke neraka. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, Allah mengharamkan ke atasnya daripada neraka. Hadis riwayat daripada Muslim. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Selesai sudah sesi kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan setiap hari Jumaat di page Awal Islam Nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.